Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Dr. Jamilah Hanu Abdul Qayyum, pembantu profesor dan ahli psikologi klinikal daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada hari ini, saya akan berkongsi mengenai regulasi emosi atau dalam bahasa Inggerisnya emotion regulation. Regulasi emosi ialah keupayaan untuk mengawal atau mengatur keadaan emosi diri sendiri. Ia mungkin melibatkan tingkah laku seperti yang pertama, memikirkan semula situasi yang mencabar demi mengurangkan perasaan marah atau bimbang. Yang kedua, tingkah laku menyembunyikan tanda-tanda kesedihan atau ketakutan yang boleh dilihat. Yang ketiga, tingkah laku memberi tumpuan kepada sebab untuk berasa gembira atau tenang. Saya ingin bertanyakan soalan kepada penonton-penonton dan pendengar-pendengar, mengapa regulasi emosi penting? Tidak seperti kanak-kanak kecil, orang dewasa dijangka dapat menguruskan emosi mereka, terutamanya emosi bimbang dan marah, dengan cara yang boleh diterima oleh orang sekeliling. Walau bagaimanapun, apabila seseorang gagal mengawal emosi, mereka akan mengeluarkan kata-kata atau melakukan perkara yang mungkin menyebabkan mereka rasa menyesal di kemudian hari. Dan mereka berharap yang kalaulah mereka dapat mengawal emosi mereka pada masa itu, keadaan tidak menjadi buruk seperti mana sekarang. Jika masalah regulasi emosi terus-terusan berlaku, lama-kelamaan ia boleh memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan peribadi dan perhubungan sosial seseorang. Penonton-penonton nak tahu tak apakah emosi yang paling sukar dikawal? Kemarahan, kebencian dan kekecewaan adalah satu perasaan universal yang dialami oleh semua orang. Dalam erti kata lain, ini adalah emosi biasa. Ia adalah sesuatu yang normal. Kita boleh berusaha untuk mengawal dan menguruskan perasaan-perasaan ini tanpa perlu ada persepsi buruk terhadap emosi-emosi ini. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah kes, ketidakmampuan dalam mengawal emosi adalah salah satu simptom penyakit mental yang tertentu. Contohnya, masalah kemurungan, bipolar dan kecelaruan personaliti, seperti kecelaruan personaliti pinggiran, iaitu borderline personality disorder. Sejauh manakah kita benar-benar boleh mengawal emosi kita? Mungkin ada yang bertanyakan soalan ini. Walaupun emosi mungkin tidak pernah sepenuhnya tertakluk dalam kawalan sedar kita, ia besar kemungkinan bergantung pada aspek pengalaman emosi yang boleh kita kawal. Contohnya, seseorang mungkin dengan cepat mengalami perasaan tidak selesa seperti marah-marah, rasa marah yang meluap-luap. Tetapi beliau boleh memilih untuk berhenti seketika, mengundur satu langkah ke belakang dan menilai semula punca perasaan itu, atau menerimanya dan membiarkan ia berlalu begitu sahaja, demi mengelakkan emosi resah yang berterusan dan tingkah laku bermasalah yang lain. Sekarang, mari kita bincangkan bagaimana kita mengawal emosi kita. Walaupun terdapat banyak cara untuk mempengaruhi keadaan emosi seseorang agar menjadi lebih baik, regulasi emosi selalunya melibatkan apa yang ahli bijak pandai panggil down regulation, atau mengurangkan keamatan iaitu intensiti emosi tersebut. Contohnya, orang yang dalam kehibaan, sedih, mungkin mengurangkan kesedihannya dengan mengingati sesuatu yang melucukan. Orang yang cemas boleh mengalih tumpu perhatiannya daripada pemikiran yang menyebabkan kebimbangan kepada pemikiran yang lain. Regulasi emosi juga termasuk up regulation atau meningkatkan emosi seseorang. Ini berkesan apabila seseorang sedang menghadapi situasi yang mencabar atau membahayakan, yang mana seseorang individu memerlukan dos emosi kebimbangan atau keseronokan yang sihat. Mari saya perkenalkan penonton-penonton kepada ahli psikologi yang bernama James Gross. Beliau telah mencadangkan satu model proses regulasi emosi. Di dalam model ini,
James Gross menekankan bahawa orang boleh bertindak untuk mengawal emosi mereka pada masa yang berbeza-beza. Ini termasuk sebelum mereka merasakan emosi dan selepas mereka telah mula bertindak balas secara emosi. Jika penonton mahu membuat pembacaan lanjut, boleh layari internet dan cari maklumat mengenai Antecedent Focus Emotion Regulation dan Response Focus Emotion Regulation. Sekarang, saya ingin berkongsi beberapa cara asas untuk mengawal emosi. Ada dua kategori besar regulasi emosi, iaitu penilaian semula atau dalam bahasa Inggeris kita panggil reappraisal, dan penyekatan atau penahanan yang digelar sebagai suppression. Kategori pertama iaitu penilaian semula adalah strategi mengubah cara seseorang berfikir tentang sesuatu yang mendorong emosi untuk mengubah tindak balas seseorang. Kategori kedua iaitu penyekatan atau penahanan, melibatkan penahanan tanda-tanda luaran perasaan dalaman kita. Cara regulasi emosi yang menggunakan penyekatan, penahanan atau suppression ini telah dikaitkan dengan hasil yang lebih negatif. Selain daripada penilaian semula dan penahanan emosi, strategi lain termasuklah memilih atau mengubah situasi untuk mempengaruhi pengalaman emosi seseorang atau mengalih tumpu perhatian kepada perkara lain. Dan kita juga boleh cuba untuk menerima emosi tersebut. Mungkin penonton-penonton turut ingin tahu bagaimanakah kita boleh belajar mengawal ledakan emosi, mempraktikkan tabiat seperti penerimaan emosi dengan sedar akal, iaitu mindful acceptance of emotion, mengalihkan perhatian daripada sumber emosi negatif atau menilai semula situasi emosi seperti memikirkan tentang kesilapan yang telah dilakukan sebagai peluang untuk belajar. Ini mungkin membantu. Selain daripada itu, mempunyai ahli terapi terlatih boleh membantu kita untuk belajar meningkatkan regulasi emosi dengan lebih berkesan. Sebelum saya undurkan diri, ingin saya bacakan satu puisi daripada Jalaluddin Rumi mengenai regulasi emosi. Tajuk puisi ini adalah Rumah Singgah. Menjadi manusia itu adalah rumah singgah. Setiap pagi, kedatangan seseorang yang baru. Kesenangan, kesedihan, keburukan. Beberapa kesedaran sesaat datang sebagai tamu yang tak terduga. Sambutlah dan hibur mereka semua. Meskipun jika mereka semua sebuah kerumunan duka yang dengan keras menyapu kosong rumahmu dari isinya. Tetaplah perlakukan tamu dengan hormat. Dia mungkin membersihkanmu untuk kesenangan yang baru. Pikiran gelap, rasa malu, kebencian, temui mereka di pintu sambil tertawa dan persilakan mereka masuk. Bersyukurlah pada apapun yang datang, kerana masing-masing dikirimkan dari jauh sebagai penuntun kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.